Asal ni dengan bau bangkai tu lagi kan. So dia macam pandang kiri kanan. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Fizik Scream Malam Sepi berteman kembali. Alhamdulillah masih diberi kekuatan, kesihatan kepada kita untuk menjalani ibadah puasa. Dan sedar tak sedar kita dah pun memasuki 16 ke 17 Ramadan. Itu bermakna kita telah pun hampir memasuki fasa-fasa terakhir dalam bulan Ramadan dengan visi dan misi mengejar satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar. So aku harap kita terus diberi kesempatan untuk bertemu dan beramal pada malam istimewa tersebut. So dalam mengejar 10 malam terakhir ni, aku adalah sedikit amalan ringkas yang aku nak share, iaitu korang boleh baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Korang boleh amalkan setiap malam. Maybe sebelum korang nak tidur tu boleh baca sekejap je, dalam aku rasa tak sampai 5 minit pun kalau kita baca. Dan kepada korang yang keliru surah Al-Ikhlas tu apa, surah Al-Ikhlas tu dia bermula dengan Qul huwallahu ahad dan sampai habis lah. So korang baca, insyaAllah fadilat dia sama macam kau dah hatam satu Al-Quran. Kau bayangkan kalau kau baca surah Al-Ikhlas 3 kali tu, and fadilat dia sama macam kau baca satu Al-Quran, and dia jatuh pada malam Al-Qadar. Dia umpama kau baca Al-Quran tu hatam sepanjang 1000 bulan, babe. Sepanjang beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan itu bagi aku nampak macam kita buat sikit tapi dapat ganjaran dia besar. And kalau korang pergi ke masjid setiap malam, korang boleh lah, kalau korang nak sedekah and tak mampu nak bagi RM1 pun, yelah student kan, nak bagi RM1 pun mungkin kita agak susah-susah nak masukkan dekat tamu masjid tu. Aku boleh cadangkan kat korang, korang masukkan $10 je kat dalam tamu masjid. Sebab bila kena pada malam Al-Qadar tu, sama seumpama korang sedekah $10 sepanjang berpuluh-puluh tahun atau 1000 bulan tu lah. So moga-moga kita sama-sama dapat amalkan amalan ringkas ni. Dan bercakap mengenai fasa-fasa terakhir ni, aku nak maklumkan kepada korang yang membeli atau pre-order first merch daripada kita orang, iaitu Baby Fizik. Sukacita aku maklumkan yang proses dah pun memasuki fasa-fasa terakhir. So aku harap korang boleh sabar, menunggu dan menanti. Sebab aku tahu kita orang mengambil masa yang agak lama lah. So kita orang minta maaf. Tapi kita orang bukan scammer, kita orang tak tipu. InsyaAllah Baby Fizik akan mengunjungi tempat tinggal korang dalam waktu terdekat. Okay? Dan update yang ketiga, okay? Dan update yang ketiga, aku nak mention satu video. Aku recommend satu video yang dihasilkan oleh Hilarious Production, ada kat YouTube channel dia, iaitu satu short film bertajuk Pesanan. Kepada korang yang belum tengok, aku sangat-sangat sarankan korang tengok lah. So kau boleh pergi kejap dekat channel dia, korang boleh lah save dulu ke, and tengok video kita orang sampai habis. And kalau korang ada waktu free, korang boleh terus check video diorang, okay? Dalam 6 minit je. Dan aku garanti, insyaAllah korang takkan kecewa dengan kualiti video dia, babe. Kenapa aku cakap macam tu? Nah, aku belanja korang trailer dia. Trailer pun dah power, babe. Walaupun aku dah sebelum ni banyak kali nampak hasil karya diorang, tapi kali ni punya aku rasa macam nice gila. Macam makin lama makin upgrade tau kualiti diorang. Dan Zikri pun cakap bila dia tengok video ni, dia rasa macam nak goosebump tau. And ada satu part dalam short film ni yang aku rasa macam dia ada vibes POV true horror story. Yang tu memang nice gila. So korang boleh terus check video diorang, like, and jangan lupa komen. And kalau korang nak subscribe, korang boleh subscribe. Jangan lupa hashtag KimBayoSupport, okay? Supaya aku tahulah dari mana korang datang. So kita terus ke kompilasi malam ni, okay? Iaitu sebuah kompilasi sequel sebenarnya daripada kompilasi Seram Sunyi Sepi
tapi telah pun diubah nama dia manakala kita dalam bulan Ramadan, iaitu aku persembahkan kepada korang kompilasi untuk malam ni, iaitu 3 kompilasi malam sepi Ramadan. Kalau korang belum tengok lagi kompilasi Seram Sunyi Sepi, korang boleh check video tu. Aku tinggalkan link dekat description. So, Seram Sunyi Sepi ni adalah berkisah mengenai kisah seram, okay? Still kisah seram yang bersettingkan suasana sepi. Korang pernah rasa tak bila korang macam, korang tak tahu kenapa, tapi satu malam ni korang rasa macam sunyi sangat. Sunyi yang pelik and seram sejuk. So, yuk, tak nak buang masa lagi sebab tadi intro macam dah panjang kan. So, aku buka gelanggang seram malam kita ni dengan satu kisah yang aku bagi nama Penunggu Kelapa Sawit. So, kisah Penunggu Kelapa Sawit ni terjadi kepada seorang wanita yang kita beri nama dia Wani. Okay? Wani ni adalah seorang perempuan yang dah pun berkahwin. Okay? So, nak dijadikan cerita, keluarga si Wani ni dekat kampung ada buat satu majlis tau, iaitu majlis kesyukuran. So, bila diorang buat majlis kesyukuran, confirm lah anak-anak, saudara mara kena balik sebab nak tolong kan, nak tolong persiapkan majlis tersebut. So, si Wani ni pun tak terkecuali lah. Okay, dah packing barang semua. Si Wani pun bersama dengan suami dia bergerak pulang ke kampung. So, kalau ikutkan si Wani ni, adalah di kalangan mereka atau sanak saudara mereka yang akan pulang pada keesokan pagi. Dan ada juga yang memilih untuk pulang ke kampung pada waktu malam. Si Wani ni, of course, dia watak utama dalam cerita ni, dia pilih untuk balik pada waktu malam. So, si Wani dengan suami ni pun packing barang and bergerak pulang ke kampung. So, diorang bertolak dalam pukul 10 lebih and dijangka akan tiba dekat kampung diorang pada pukul 12.30 malam. So, diorang pun teruslah perjalanan, terus bawa kereta. Diorang pun memasuki satu jalan yang hampir dekat kampung diorang tu. Satu jalan kecil yang sangat-sangat gelap tau. So, diorang pun masuk. Bila diorang dah masuk dekat satu jalan tu, itu petanda yang diorang dah hampir dekat kampung diorang lah. Which is diorang tiba dekat jalan tu pada pukul 12.10 malam. So, tadi diorang jangka 12.30 kan. So, dalam 20 minit diorang mungkin akan sampai. Dan dikatakan jalan tu sangat-sangat gelap tau. Sangat-sangat gelap, yang mana kiri dan kanan jalan tu adalah kelapa sawit. And cuma ada satu lampu je. Satu jalan panjang, kecil, satu lampu je ada. Iaitu betul-betul dekat hujung jalan, dekat tempat pos pengawal. So, diorang pun masuk jalan tu. And ditakdirkan kereta diorang rosak dekat jalan tu. So, tengah bawa ni kereta rosak. Yang diorang nampak dekat hujung tu ada cahaya, iaitu pondok pengawal je. So, bila kereta diorang rosak, si Wani ni pun mengamuk lah. So, nak jadikan cerita, dia pun marah suami dia. Macam, kenapa B tak check dulu kereta ni sebelum kita bertolak? Kan ada banyak masa tadi, kenapa B tak check? Marah suami, kenapa tak check? Kita kan perjalanan jauh, tapi kenapa tak servis kereta dulu? Tapi dalam waktu dia marah-marah tu pun, dia ambil phone and memandangkan jarak perjalanan diorang tu dah dekat dengan kampung. Si Wani ni pun call adik dia yang dah ada kat kampung untuk datang tolong diorang. Si Wani ni call, "Dik, tolong alung kejap. Ni kereta buat hal lah. Tolong cepat sikit tau. Dah malam dah ni." So, dia telefon and dia tunggulah adik dia datang. So, dalam kereta tu, tengah-tengah duk tunggu si adik Wani ni datang, suami si Wani ni keluar kereta jap sebab dia nak merokok. So, si suami ni pun keluar merokok and Wani tak tahu nak buat apa. Dia ambil handphone dia, main handphone. So, korang bayangkan, dalam kereta tu, si Wani tu main handphone tau. Main handphone. Tengah-tengah duk main handphone, dia turunkan handphone dia, dia tengok suami dia hilang. Macam dalam cerita karak. Dia nampak suami dia hilang. So, dia, B, di mana orang tua ni? And beraninya si Wani ni, dia pergi keluar kereta. Yelah, suami hilang kan, takkan kau nak duduk dalam kereta. So, dia pun buka kereta and keluar. B, you kat mana? Jangan main-main lah, dah malam lah ni. B,
And tengah duk dipanggil-panggil nama suami dia ni, tiba-tiba dekat daripada semak, dekat kelapa sawit tu, dia dengar satu bunyi tau, macam shh, shh. Seakan-akan ada sesuatu dekat semak tu yang bergerak menghampiri dia. And bunyi tu makin lama makin dekat. Makin dekat, makin dekat. Shh, shh. Tiba-tiba keluarlah satu susuk tubuh yang sangat dikenali oleh Wani ni, pergi terperanjatkan dia, iaitu suami dia sendiri. Boleh pula tengah-tengah kereta rosak, tengah waktu malam, jalan sempit, kiri kanan kelapa sawit, dia boleh nyorok dekat semak-semak. Takut ke isteri dia? Dia memang tempah ceramah lagi dah daripada Wani ni kan. So si Wani ni yang terperanjat, dia marah. You buat apa TV? Tak lawak lah, kita dekat kelapa sawit you. Tak lawak lah. Tapi masalahnya, suami ni macam tak makan saman tau. Dia gelak je. Dia duduk gelak. Tengah seronok lah sebab dia berjaya prank. So isteri dia tu tengah duduk gelak. Tiba-tiba diorang dengar bunyi burung hantu. Macam tu. Tapi masalahnya suami dia ni tak berhenti gelak. Sampailah secara tiba-tiba diorang rasa macam something tak kena. Macam ada sesuatu dekat atas diorang. And diorang berdua jenguk ke atas. Diorang nampak ada satu makhluk yang diorang kata waktu tu gelap. And diorang nampak ada satu susuk tubuh tengah bertenggek dekat atas pokok. Yang kat bawah tu diorang, and diorang tengok atas, ada something kat atas diorang tengah bertenggek. And aku macam agak seram sebab diorang kata benda tu dia seakan-akan bertenggek. Bukan bertenggek yang macam kau nampak Cik Pon selalu duduk macam tu. Bukan, dia duduk tapi peluk kaki dia. Dia macam tengah peluk kaki dia, tapi tengah tengok diorang berdua. And diorang berdua ni, bila diorang nampak, diorang tak lari tau. Diorang macam, kau tahu tak, bila kau takut, tapi dalam masa yang sama kau tak tahu nak buat apa. Macam contoh kau nampak lipas, and kau takut nak lari, tapi dalam masa yang sama kau tak tahu nak buat apa. Macam tu, dia nampak benda tu tengah peluk kaki dia. And dia kata makhluk tu, badan dia berbulu, and mata dia warna hitam, babe. Sampailah tiba-tiba benda tu pergi lambai ke arah diorang. Diorang ni pun tengah duk syok-syok gelak tadi, masuk dalam kereta, senyap, babe. Macam you nampak kan tadi? Ya, nampak. And diorang nampak tiba-tiba dekat hujung jalan tu ada satu lampu, iaitu lampu motor adik diorang yang tengah datang kat diorang. So diorang macam okey lah, ada bantuan kan. So adik diorang datang and repair kereta. Tapi masa tu diorang tak sembang lah. Kalau sembang takut menegur pula kan. And adik Suwani pun tolonglah baiki kereta diorang. And alhamdulillah akhirnya diorang selamat tiba di kampung untuk meneruskan majlis kesyukuran tersebut. So selesai warm up untuk kisah pertama malam ni. Sebab aku rasa maybe ada setengah daripada kita rasa macam cerita pertama tadi macam alah ni mungkin tersilap pandang kan, entah monyet ke. Tapi itulah, kalau kita yang berada kat situasi diorang kan, tengah-tengah gelap macam tu and tak ada lampu, tiba-tiba korang pandang atas nampak pula benda tu melambai. Pelik lah kalau monyet melambai kan. Tapi seram tak seram tu diorang lah yang tahu, sebab diorang yang rasa kan. Dan kalau korang suka kisah pertama tadi, okay, yang korang rasa macam okay, kita boleh terus move on ke kisah kedua. Sebab kisah kedua ni kisah yang bagi aku lagi seram lah. Untuk aku secara peribadi aku rasa lagi seram. Tapi sebelum kita ke kisah kedua, apa kata korang pergi kat bawah tu kejap, korang tekan button like, subscribe, and jangan lupa hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Fizik Scream. And tak lupa aku nak ucapkan welcome to the club kepada subscriber baru. Sebab aku perasan lately ni banyak muka-muka baru yang mula komen dekat comment section dekat bawah. Dan aku macam, uish, asal macam muka-muka baru banyak ni kan. So aku rasa macam nice, kita boleh proceed untuk road to 10k. Dan macam biasa, terima kasih juga kepada Kim Bayo yang telah pun setia daripada dulu sampai sekarang. Tanpa korang, siapalah kita orang, okay. So kita terus ke kisah kedua malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi tajuk Asal Bau Bangkai. So kisah Asal Bau Bangkai ni, okay, walaupun tajuk dia macam kelakar,
Tapi sebenarnya dia kisah seram. Kisah seram yang memang agak seram lah. Kisah ni terjadi kepada seorang perempuan tingkatan 4 yang bernama, yang kita bagi nama Nana. So Nana ni, dia cakap dia ni seorang pelajar yang dia duduk kat rumah tau. Dia bukan budak asrama ke tak. Dia memang duduk kat rumah, study kat rumah. Tapi dia ni suka tidur lambat. Dia kata dalam pukul 2-3 pagi pun susah nak tidur. Aku kalau dalam pukul 3 pagi tu macam dah barai lah. Tapi dia ni 2-3 pagi still susah nak tidur. Dan sikap dia lambat tidur ni lah yang akhirnya menjadi satu kenangan yang bagi aku dia tak akan lupa sampai sekarang. So nak dijadikan cerita, kisah seram ni berlaku kepada Nana pada pukul 12.30 malam. So 12.30 malam ni waktu macam lepak-lepak lagi lah untuk dia kan. Sebab dia kata pukul 2-3 pagi pun dia susah nak tidur. Dan masalahnya sekarang, dia ni tinggal dekat rumah Pangsapuri tau. Pangsapuri, and dia tinggal dekat tingkat paling bawah. And waktu tu tak adalah macam waktu sekarang yang ada jalan besar, tak ada. Dia kata jalan waktu tu jalan yang sempit, banyak semak samun, pokok-pokok besar. And bilik dia pun menghadap ke semak-semak macam tu kan. So kau dapat bayangkan lah suasana sunyi di waktu tu. Sebab dia kata 12.30 malam, adik-adik dia yang lain semua dah tidur. Yang tinggal kat rumah tu sekarang, Nana dengan 3 orang adik lelaki dia. Mak ayah dia pergi mana? Mak ayah dia ada restoran, and diorang akan bekerja tak daripada petang sampai waktu 5 pagi, babe. So sekarang Nana dengan 3 adik dia, yang mana 3 adik dia tu dah tidur, and sekarang tinggal dia seorang-seorang. So nak dijadikan cerita, si Nana ni pun baring dekat atas katil dia. Baring kat atas katil dia, tengok siling. Sebab tak tahu nak buat apa. Dia kata kerja sekolah semua dah siap, main phone mungkin dah penat, nak main game dah tak larat. So dia pun lepak lah, menunggu mata dia ni nak terpejam kan. So dia tunggu, mata dia pun tak penat-penat. So dia macam tak boleh jadi ni. Daripada aku duduk dekat bilik ni, baik aku pergi dapur bancuh Milo jap. Mana tahu asbab daripada Milo tu dia boleh tidur kan. So dia pun pergilah ke dapur. Pergi ke dapur, bancuh Milo and minum. So dah habis minum Milo semua bagai, dia pun nak masuk bilik dia. So nak masuk bilik dia, dia kena melintasi ruang tamu lah. So masa dia melintasi ruang tamu tu, dia perasan, okay, dekat sliding door atau tingkap rumah dia tu ada seakan-akan bunyi orang cakar. Ada bunyi orang cakar. So dia macam, bunyi apa ni? So dia check lah, dia buka langsir. Dia buka langsir, tak ada apa-apa. Okay, 12.30 tau, 12.30 sunyi. So macam, apa benda ni? So dia macam tak ada apa. Okay, dia tutup langsir and nak masuk bilik dia. And sekali lagi dia dengar ada orang cakap tingkap rumah dia. So dia macam, siapa ni? Kucing ke kan? So dia tengok, and sekali lagi tak ada orang. And secara tiba-tiba dia rasa macam ada satu angin yang entah dari mana, sebab dia kata malam tu panas. Tapi masalahnya ada satu angin yang melintasi muka dia, macam melintasi dekat sebelah telinga dia. So dia macam, apa benda ni? Apa benda lah malam ni? Dah lah sunyi. Sebab dia kata waktu malam ni selalunya akan dengar lah juga ada orang main gitar, bunyi orang dekat tingkat atas. Tapi masalahnya malam tu sunyi betul-betul. Memang tak ada bunyi langsung. So si Nana ni dalam keadaan macam dah curiga, dah rasa macam risau malam tu, macam pelik sikit. So dia nekat, dia nak tidur. Walaupun tak boleh tidur, dia nak tidur. Tapi sebelum dia tidur, dia nak buanglah apa yang patut. Dia pergi masuk tandas. And dia rasa dekat tandas ada macam seakan-akan orang perhatikan dia. Rasa tak tenang, macam ada orang tengah tengok dia. Tapi tak nampak apa-apa. So dia pun dah selesai buang apa yang dia nak, basuh-basuh muka, and dia keluar. Dia jenguk kejap bilik adik dia. Sebab tadi dah start risau kan. Dia jenguk bilik adik dia, and nampak adik-adik dia tengah tidur lena semua. So okey, adik aku semua okey. So tutup pintu, and dia masuk bilik dia. Dan secara tiba-tiba, tak tahulah kenapa dia kata mata dia tiba-tiba mengantuk, babe. Tadi bukan main fresh, tapi ni rasa mengantuk. So dia pun terus tutup lampu, baring ke atas katil, and tarik selimut. Tapi masalahnya, bila dia tarik selimut, dia rasa macam, bau apa ni? Asal bau bangkai. Dia kata masa dia tengah baring tu, dia dapat bau ada satu yang tak menyenangkan. And bau tu seolah-olah bau bangkai. Kita kalau ada tikus mati pun kita boleh bau tau. Bau yang memang tak tahan lah. Ini kau bayangkan
dia dapat bau. Bau dia macam mungkin bau bangkai kucing. Dan yang pelik, dan bertambah pelik, kenapa ada kucing mati kat rumah dia? So dia macam, bau apa ni? Tak boleh jadi sebab dia tak boleh nak tidur kan. So dia pun nak bangun babe. Tiba-tiba badan dia tak boleh gerak. So selalu orang kata kena tindih. Tapi masalahnya yang ni macam lain sikit. Dia tak boleh bangun. So dia macam, Astaghfirullahaladzim. Weh, kenapa aku tak boleh bangun? Aku tak boleh bangun. Dia, Astaghfirullahaladzim. Asal ni? Dengan bau bangkai tu lagi kan. So dia macam, pandang kiri kanan. Dia pandang kiri dia, dekat atas katil dia, babe, ada seorang perempuan, babe. Seorang perempuan yang dia kata dia tak nampak muka. Tapi aduh, dia cerita tu aku macam seram gila kan. Dia pandang tepi, dia nampak ada perempuan, maybe lah, menghadap ke siling. Dia kata dia tak nampak muka, bukan sebab memang gelap ke bilik tu, tak. Sebab rambut perempuan tu tutup muka dia. Macam tengah hadap siling tidur, rambut bertutup kan. And itu seram. Tapi macam mana kalau yang dia cerita ni, benda tu tengah menghadap ke dia, and rambut tengah tutup. So time ni dia macam nampak dia, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, apa tu? Ya Allah. Dia kata time tu memang dia dah tak dapat baca surah-surah semua dah tong kata balik lah. Yang dia dapat sebut Allahu Akbar. Tengok benda tu ada lagi. So dia macam, ya Allah, apa tu? Allahu Akbar. Pergi. Allahu Akbar. Tengok ada lagi. And dia kata benda tu, kuku dia panjang tau. Dia nampak kuku dia panjang sebab dia tak tutup pintu bilik dia. So cahaya daripada luar masuk bilik dia, and dia nampak susuk tubuh yang kat sebelah dia ni. So dia macam, and dia tutup mata sekali lagi, and dia baca. Time tu baru perlahan-perlahan dia boleh baca ayat kursi. And bila dia buka mata, dia tengok benda tu hilang, weh. Dia tengok benda hilang, and slow-slow badan dia boleh bergerak. So dia pun berlari keluar bilik dia. And dia tengok jam, dah pukul 5 pagi. Tadi dia tidur pukul 1. Sekarang dia bangun tiba-tiba pukul 5. So kau dapat bayangkan tak betapa lamanya dia baring dengan benda tu sebenarnya. Dia rasa sekejap, tapi sebenarnya dah mungkin dalam 4 jam dia baring dengan benda tu. So dia pun tengah-tengah panik ni, tiba-tiba dia dengar ada something bunyi dekat luar rumah. So dia macam, weh, benda ni tak hilang lagi ke? Tapi dia pun bergagahkan diri, dia check, and rupanya mak ayah dia balik. So mak ayah dia balik, dia macam, ya Allah, Alhamdulillah. Ayah dia buka pintu, and ayah dia cakap, Kak Long kenapa ni? Tak tidur lagi? Asal muka pucat kan? So dia pun cerita semua tu dekat ayah dia, and ayah dia pergi azan dekat bilik dia. Keesokan pagi, memang dia tak pergi solat lah. And dia kata sebulan juga dia tak tidur kat dalam bilik tu. Fobia. And dia kata sampai sekarang dia tak berani nak tidur lewat, apatah lagi nak tidur seorang-seorang, babe. So untuk kisah yang kedua tu, aku macam, kalau dah benda ni jadi kan, sebab orang selalu kata orang kena tindih, tapi diorang tak nampak apa-apa. Tapi masalahnya, yang ni dia tak nampak lah rupa tindih tu, tapi ada member tengah tidur kat sebelah. Benda tu kalau bukan seorang-seorang pun, tapi time kau tidur ramai-ramai dengan family, and tiba-tiba benda tu jadi, ada benda kat sebelah kau tengah tidur, aku pun takut, babe. Tapi biarlah Nana dengan pengalaman hidup dia, and sebab dia kata benda tu macam mungkin pengajaran untuk diri dia lah, supaya dia tak tidur lambat. And kisah ketiga ni, kisah ketiga, which is kisah terakhir malam ni, adalah kisah yang dia lebih kurang sama, tapi aku rasa lagi menyeramkan. So aku terus ke kisah ketiga malam ni, yang mana kalau awal tadi kita ada short film bertajuk Pesanan, yang ni aku bagi tajuk Pesanan SMS. So kisah Pesanan SMS ni terjadi kepada seorang ibu tunggal yang kita beri nama dia Kak Su. Okay? So Kak Su ni cakap pengalaman seram ni adalah satu pengalaman yang menjadi asbab dia tak lagi tidur berseorangan. Dia tak nak lagi tidur berseorangan, yang mana waktu ni si Kak Su ni akan tidur bersama anak dia, iaitu Mira. So nak dijadikan cerita, dalam satu rumah tu tinggallah Kak Su, adik dia bersama dengan suami,
mak dengan ayah dia. Lebih kurang macam tu lah. So nak jadikan cerita pengalaman seram ni terjadi sewaktu Kak Su baru balik daripada tempat kerja dia dalam pukul 7 malam macam tu. Okay, 7 malam. So dia balik kerja penat. Sebab dia kata hari tu kerja berlambak. So dia balik tu penat. Okay, penat. Balik rumah, solat maghrib, solat isyak. Pak, solat tu tak boleh lupa. Solat maghrib, isyak, makan dengan family, sembang-sembang. Dalam pukul 10 dia masuk tidur. Okay, dia masuk tidur. So keadaan bilik si Kak Su ni adalah satu bilik ada katil double decker, which is Kak Su ni akan tidur di bahagian bawah and Mira akan tidur di bahagian atas. So Kak Su ni sebabkan penat sangat, dalam pukul 10 macam tu dia terus masuk tidur. Masuk tidur and dia terus tertidur. Tengah duk tidur ni, tiba-tiba dengar bunyi seakan-akan katil dia tu, katil double decker tu, katil 2 tingkat tu bergerak. So dia pun macam terjaga lah macam. So bila Kak Su ni dengar bunyi something dekat atas katil dia tu, so dia yakinlah orang tu Mira. Sebab Mira ni dia paling lewat balik kerja dalam pukul 11.30 malam tau. Dalam pukul 11 ke 11.30 malam macam tu lah. Tapi sekarang dah pukul 12.15 malam. So confirm lah Mira ni dah balik. Walaupun si Mira ni balik lambat pukul 11 malam, dia akan message dulu. Dia akan message mak dia, cakap dia akan balik lambat. So Kak Su ni pun terjagalah. Pada pukul 12.15 malam tu dia terjaga. Sebab dia dengar bunyi dekat atas katil dia tu kan. So bila dia terjaga tu, dia agak pelik lah. Mula-mula dia agak pelik sebab dia perasan sebelah dia tak ada wire charger si Mira. Sebab Mira ni habit dia, bila dia tidur dia akan tarik charger daripada bawah, mungkin plug kat bawah, dia akan tarik and sambung dengan phone dia dekat katil atas. So dia macam, kenapa tak nampak charger kan? Mungkin si Mira ni penat sangat and terlupalah nak charge phone dia. Okay, tak apalah. Dalam waktu yang dia ni husnuzon ni, dia terbau pacai. So kepada korang yang tak tahu bau pacai ni apa, bau pacai ni adalah setanggi ataupun serbuk pewangi macam tu yang diletakkan dekat bahagian kain kafan mayat sebelum akhirnya jenazah tu dibalut dengan kain kafan and disemadikan. Sebab bila seseorang meninggal kan, dia akan keluarkan bau yang mungkin tak menyenangkan. So asbab nak tutup bau tu, diorang akan letaklah serbuk pewangi tu. Tapi masalahnya pelik lah, bau yang diletakkan dekat mayat sekarang ni ada dekat dalam bilik anak kau. So dia macam, bau apa ni? Tersalah bau ke kan? And benda tu menjadikan si Kak Su ni rasa macam makin pelik malam ni. So dia pun macam, okay, tak apalah, aku tersalah bau aku. So tengah-tengah dia mamai lagi ni, dia capai phone dia and dia buka phone. And yang mengejutkan, bila dia nampak dekat phone tu satu message, satu pesanan SMS daripada Mira yang tertulis, "Mak, Mira balik lambat malam ni, ada kerja lebih sikit. Mira overtime, balik dalam pukul 2 pagi macam tu." 2 pagi. Sekarang 12.15 malam. So siapa yang ada dekat atas tu? Dan aku dapat bayangkan seramnya si Kak Su ni bila dia dapat mesej tu, and dia tahu benda ni bukan anak dia, atas ni bukan anak dia. Dia ambil bantal, dia bangun senyap-senyap daripada katil dia. Aku rasa macam itu tindakan yang bijak daripada Kak Su ni. Dia ambil bantal dia, ambil phone, and dia gerak senyap-senyap. Sebab bilik tu gelap tau, tak ada lampu. So dia pun bangun senyap-senyap pergi ke arah pintu. Sebab dia kata jarak katil dia dengan pintu hanya dalam 7 langkah je. So dia gerak senyap-senyap. So tengah dia nak buka pintu ni, dia dengar benda yang dekat atas katil dia tu tengah mengerang macam ni, macam tu. So dia pun buka and dia pun toleh
perlahan-lahan. Sebab dia kata dia tak nak lah bila dia tengok tu tiba-tiba benda tu ada ke tak ada. Dia tulis pelan-pelan sebab dia nak tengok bahagian kaki. Nampak? Dia bijak kat sini, dia bukan nak tengok terus semua. Nampak kepala ke tak ada, dia nak tengok bahagian kaki. Kalau betul manusia okey, ni kalau benda lain ni. So dia tengok bahagian kaki. And alangkah terkejutnya dia bila dia nampak dekat bahagian kaki tu adalah kaki yang berbalut. Berbalut kain kafan, babe. Bau setanggi tadi kan. Tu yang kat atas tu. Bila dia nampak macam tu, dia pun terus keluar, babe. Keluar, tutup pintu, pergi dekat bilik mak dia. So bila dia pergi kat bilik mak dia, dia tak cerita, babe. Dia tak cerita apa-apa. Dia tidur dekat bilik mak dia sampai keesokan paginya. So keesokan paginya barulah dia cerita dekat family dia. Dan benda ni lah yang dikatakan oleh Kak Su, bila Mira tak ada, dia akan tidur dekat sofa. So dia tak nak dah tidur seorang-seorang. Serik lah tidur seorang-seorang. Dia kalau Mira pergi kerja, dia akan tidur kat sofa. So bila Mira dah balik, barulah diorang berdua akan tidur dekat dalam bilik tu. So sampai situ saja kisah malam sepi Ramadan kita untuk malam ni. Okay, aku tahu kisah malam ni dia bukan yang macam epic tau. Macam yang kau tengah berjalan buat paranormal, tiba-tiba tu nampak benda ni, lari nampak benda ni pula. Tak ada. Dia satu kisah yang bagi aku sangat dekat and sangat realistik. Macam, yelah, benda yang boleh jadi kat kau and dekat dalam rumah kau sendiri. So benda tu memang bagi impact lah. So itu sahaja kompilasi malam sepi Ramadan kita yang merupakan sequel daripada kompilasi Seram Sunyi Sepi. So lepas ni kalau ada video yang berkaitan dengan Seram Sunyi Sepi lagi, so dia akan jadi part 3. Tapi mandangkan sekarang ni edisi istimewa kan, bulan Ramadan, kita letak tajuk dia tu bagi special sikit. So sebelum kita berpisah, lepas ni korang boleh check it out video short film pesanan daripada Hilarious Production tu. Dalam 6 minit je, InsyaAllah video tu takkan mengecewakan korang. Sebab video tu bagi aku sangat-sangat berkualiti lah. Sebab sedih lah video yang sebagus tu tapi orang yang tengok video tu sikit kan. So kita sebarkan seluas-luasnya sebab insyaAllah diorang ni ada masa depan yang cerah dalam bidang perfilman ni lah. Dan apa yang menarik aku tentang video ni, of course sebab dia adalah genre seram. Dia ada banyak video, tapi video kali ni yang dia bergenre horror and sangat-sangat nice, yang sangat-sangat dekat lah dengan hati aku dan hati korang juga sebagai penggemar kisah-kisah seram. So sebelum kita berpisah, aku nak ingatkan kepada korang dan kepada diri aku sendiri supaya kita dapat sama-sama amalkan pesanan yang korang bagi di awal video, iaitu jangan lupa dalam 10 malam terakhir ni bolehlah baca surah ayat ikhlas 3 kali tu sebelum tidur ke. Dan juga kalau korang nak sedekah and tak ada duit, korang boleh mungkin sedekahkan 10 sen ke 5 sen ke. Semoga kita punya usaha tu InsyaAllah dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa subscribe and hit notification button supaya bila kita orang update video-video terbaru, korang tak akan terlepas satu pun video daripada Fizik Scream. And kalau korang sudi untuk follow Instagram kita orang ada sediakan link kat bawah. Aku punya Instagram pun ada, Zikri punya Instagram pun ada. Manalah tahu kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun nak bertanya khabar melalui DM, korang juga boleh dapatkan terus update-update terbaru dekat Instagram kita orang. Sebab bila kita orang upload video dekat YouTube, kita orang akan update juga post atau story dekat Instagram. So semoga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Kamsahamnida, miane, annyeong, dan selamat berpuasa.